inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Dan juga kebangkitan semula. Maksudnya hancur semua habis. Hancur semua habis. Dan kita belum menempuh fasa hari kiamat tersebut. Cuma orang katanya bila hari kiamat. Itu persoalannya yang kita tak boleh nak jawab. Kerana hari kiamat ni hak mutlak Allah SWT. Rahsia Allah. Apa beza hari kiamat, hari akhirat? Bila hari kiamat tadi disebut bahawa gambarkan sebagai musnahnya alam. Bukan sekadar matinya manusia ni. Tapi alam ini akan hancur, musnah. Kalau dalam Quran ni banyaklah kita terujuk. Saya tak sempat nak baca satu-satu. Cukup kita ambil daripada surah Taha. Okey, baik. Assalamualaikum. كيدا عن عبد الله بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. Daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku,
Aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permalan syarat. Wahai anak-anakku, ibu dan ayah teringin sangat nak naik kapal pelayaran Islamik. Hadiahkan ibu, ayah dan pasangan tercinta anda pelayaran Islamik yang asli dengan barisan asatizah-asatizah hebat dalam menyaksikan keindahan lautan terbentang luas melalui krus mewah Costa Serena dari Itali. Musical Forum, konsert nasyid terapung, tazkirah dan solat berjamaah sambil nikmati matahari terbit dan terbenam. Daftar segera kerana slot hampir kehabisan. Daftar WhatsApp 012-775-0655 atau layari www.pelayaranislamic.com. Yang pastinya makanan halal. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Seandainya hilang, dekatkan perjalanan yang baik.
Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Adakah anda bersedia untuk belajar ke tahap seterusnya? Daftar sekarang di Open University Malaysia. Dengan akses kepada program yang diakreditasi MQA, anda boleh belajar secara fleksibel, bila-bila masa, di mana sahaja. Tingkatkan kemahiran, teroka minat baharu atau peroleh ijazah. Pengalaman kerja turut diambil kira untuk kemasukan. Jangan tunggu lagi, tawaran diskaun menanti anda. Layari oum.edu.my untuk info lanjut. OUM, Universiti Digital untuk semua. Ini bukan nak cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang mesra. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Wagi-wagi ses, Radio IKIM kat Somban 102.7 FM. Dengar ya. Masjid Zahir Kedah. Masjid Zahir dibina pada tahun 1912 atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Masjid ini terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah. Dikenali juga sebagai Masjid Raja kerana terletak di perkarangan Istana Pelamin. Sebelum pembinaannya, tapak masjid ini adalah tanah pusara wira-wira Kedah yang gugur semasa mempertahankan Kedah dari serangan Siam pada tahun 1821. Di belakang Masjid Zahir terdapat kompleks bangunan Mahkamah Syariah dan pusat pendidikan asas kanak-kanak. Masjid Zahir merupakan masjid tercantik di Malaysia dan nombor 4 tercantik di dunia. Reka bentuknya dipengaruhi oleh seni bina Moorish dan Mughal. Masjid Zahir juga dihiasi dengan satu kubah utama dan diikuti 5 kubah mewakili 5 rukun Islam. Rekaannya juga mirip sebuah masjid di Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Untuk petang ini alhamdulillah kita akan bersama rancangan Islam Agamaku dan bersama Islam Agamaku kita membawa
secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk anda boleh tonton di situ. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini, alhamdulillah kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat, ada di konti pada waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Wabarakatuh. Apa khabar Kak Mona? Alhamdulillah, Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Kurang sikit. Kurang sikit ya. Kita doakan sentiasa Ustaz sihat walafiat insya-Allah. Dan terima kasih Ustaz walaupun tak sihat tapi masih lagi meluangkan masa untuk rancangan Islam agamaku, masya-Allah, hebat, alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah kita akan bincangkan tentang tajuk petang ini, bahaya syirik, dan sebagai mukadimah bersama Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Puan Datin Mona Jasman selaku DJ tugas pada hari ini yang menemani saya, kemudian kepada pengurus, penerbit dan seluruh pendengar-pendengar yang berada di mana sahaja berada, khususnya saya tujukan kepada saudara-saudara baru, juga kepada mungkin yang non-Muslim ataupun kepada para pendakwah. Jadi apa khabar semua? Kita doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan juga dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat bertemu pada petang ini. Dan hari ini saya milih satu tajuk, walaupun bagi setengah orang tu biasa ataupun tajuk yang tidaklah besar, tapi bagi Allah dia adalah satu tajuk yang sangat besar dan menentukan keadaan seseorang dunia dan juga hari akhirat. Dan itulah bahaya syirik. Baik, sebelum kita mengenali ataupun melanjutkan kepada perkara yang tajuknya syirik ini, kita mengetahui kepada lawan kepada syirik itu apa dia, iaitulah tauhid. Dan saya tidak mau memanjangkan cerita tentang tauhid, sikitlah saya takrif. Nak beritahunya tauhid ini adalah satu perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu tauhid ni apa dia? Mengesakan Allah dengan ibadah serta meyakini keesaan tersebut pada zat, sifat dan juga perbuatannya. Maksud yang lain pula menetapkan keesaan zat yang tidak mempunyai segala yang lain tanpa melakukan penafian terhadap segala sifat-sifatnya. Senang cerita ialah tauhid ialah mengesakan Allah, menyembah dan juga mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang tauhid. Dan kerana dengan adanya sifat ataupun dengan adanya tauhid inilah Allah yang disebutkan sebagai sangat suka kepada kalimah tersebut, sehingga kan yang dia menukar status daripada seorang yang disebut musyrik ni kepada seorang Islam. Apa hikmah, apa lebih jadi seorang Islam? Kita tahu bahawa bila masuk Islam, Allah akan ampunkan dosa segala yang lalu. Itu hebatnya kalimah tauhid ni, ajaibnya kalimah tauhid, diampunkan dosa, kemudian diterima amalannya, kemudian sampai tahap kalaulah mereka ni ada kalimah tauhid di akhir hayatnya, hak Allah nak masukkan ke dalam syurga. Soal lambat atau cepat itu hak Allah lah, mungkin berdasarkan amalan, tetapi Allah menjanjikan dalam syurga itu adalah semua mereka yang ada kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan? Jadi Allah menyebutkan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka katakan, wahai Muhammad, sungguhnya aku adalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu siapa yang percaya berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, janganlah mempersekutukan satu dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, itu tentang tauhid. Lawan kepada tauhid adalah syirik. Syirik ni
tadi kalau tauhid adalah kalimah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manakala syirik adalah perkara yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita nak detailkan tentang syirik supaya apa dia natijah daripada pengajian kita ataupun perbincangan kita pada hari ini, supaya kita menjauhilah perbuatan syirik dan dengan mengenali bahawa bahayanya amalan syirik ini. Baik. Kita nak tengok takrif. Syirik adalah daripada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan bahawa syirik adalah menjadikan bagi Allah sekutu, yang mana dia berdoa kepadanya, mana berdoa kepada selain daripada Allah, sebagai mana dia berdoa kepada Allah, doa pada selain daripada Allah, sebagaimana dia doa pada Allah dengan lain pun dia doa, atau takut kepadanya, atau mengharap kepadanya, atau dia mencintainya sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Dia takut pada Allah, takut juga, tapi dengan lain pun takut juga. Kemudian dia berharap pada Allah, dia harap juga, dengan lain pun dia berharap juga. Mana menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Cinta pada Allah, dia kata cinta pada Allah, tapi dengan lain pun dia cinta juga sungguh-sungguh. Maksudnya sebenarnya dia tidaklah cinta pada Allah tu, sebab dia masih ada perasaan cinta kepada yang lain, mana jadikan sampai sembahan, atau dia melakukan kepadanya satu jenis daripada jenis ibadah, beribadah bukan kepada Allah dan bukan kerana Allah. Ini yang Allah sangat-sangat murka. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik ni dia disebut musyrik. Sebab itu Allah sangat murka, sangat murka ataupun sangat marah kepada golongan ini. Dan kita nak tengok apakah hukum melakukan perbuatan syirik. Semua kita dah tahu, tapi mungkin pada saudara baru saya nak tekankan sungguh-sungguh. Lepas tu kita masuk Islam ni, kita akan ceritakan bahawa bila kita dah menyatakan sembahan kita adalah Allah, kita menyembahnya adalah Allah, maka segala sesuatu yang lain, kalau ada di rumah kita, kita masuk Islam ni kan, kita ada rumah kita ada gambar-gambar yang melambangkan sembahan ataupun objek ataupun berhala-berhala yang lain, hendaklah kita tolak tepi, hendaklah kita bukan tolak tepi, kena buang ataupun keluar daripada rumah tersebut. Melainkan kalau kata kongsi rumah, tak boleh nak keluar rumah, patutnya dia kena carilah sesuatu tempat yang lain yang dia jauh daripada sembahan-sembahan tersebut. Baik, hukum melakukan perbuatan syirik, jawapannya adalah dosa paling besar di antara sekalian dosa besar. Kalau kita rujuk kitab Imam Az-Zahabi, Al-Kabair, dia ada 76 dosa-dosa besar. Paling besar dan banyak di kalangan hadis-hadis Nabi SAW menyatakan dosa besar antara paling besar adalah syirikkan Allah SWT. Sebab dosa ini bukan kita tetapkan. Sampai tahap Allah boleh ampunkan dosa orang bunuh orang, bukan suruh bunuh orang. Mana kalau lah dia sampai bunuh orang, dosa besar tu. Dosa buat sesuatu yang keji, kan? Lari dari medan perang, semua ni kalau hatinya ada kalimah tauhid la ilaha illallah, Allah masih nak ampunkan. Tetapi kalaulah dia ni sampai tahap dia tidak ada kalimah tauhid, maka Allah tidak langsung akan memaafkan ataupun mengampunkan. Kita tengok rujuk dalam Quran. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara innama ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa syirik yang mempersekutukannya dengan suatu apapun. Mana Allah tak akan ampunkan. Dan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi siapa yang dikehendaki. Hak Allah lah, Allah nak ampunkan ataupun tidak. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguhnya dia melakukan dosa besar. Jadi jelas kat sini adalah suatu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tengok apakah kesan ataupun natijah daripada perbuatan syirik itu, insya-Allah dalam pusingan yang kedua nanti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahan dan mukadimahnya untuk petang ini. Dan bersama para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Ponti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru 106.2.
Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Ketika dunia lain diulik tiduran yang nyenyak, dihiburkan dengan hilaian ketawa suka, suara kanak-kanak, senyum bersama pelukan ayah dan ibu yang begitu mesra, penuh dengan kasih sayang. Tidak di Gaza, tidak di Gaza, anak-anak kecil terlepas dari pelukan ibu-ibu, ayah-ayah, menutup mata dengan daging berkecai, wajah-wajah berlumuran darah, diselimuti kain cadar putih, dibelit hujung kepala, tangisan tanpa henti, kezaliman meratah ke rongga isi perut dan rongga kepala, dimamah derita saban hari. Adakah penawar bagi Gaza untuk racun kekejaman ini? Adakah penawar untuk Gaza? Ria Darwina. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku, dan Alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi, Abdul Aziz Pengerusi, Perkim Syawangan Datuk Keramat. Masih bincangkan tentang bahaya syirik, dan kita nak sambung kembali bersama Al-Fadhil Ustaz untuk kita nak tahu apa lagi bahaya syirik ini. Silakan Ustaz. Baik. Dalam pusingan yang kedua ni saya nak sebut, saya ulang sebut tentang ayat Quran surah An-Nisa ayat 48 tadi. Sungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan akan ampunkan dosa yang lain dari itu bagi siapa yang dikehendaki. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman azima. Siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Ulama bahas tentang ayat ini, iaitu siapa yang melakukan syirik, kita dah sebut tadi tentang definisi, iaitu dia tidak akan diampunkan oleh Allah SWT dan akan kekal dalam api neraka, iaitu mereka yang mati dalam keadaan syirikkan Allah SWT. Ibnu Katsir pula mengatakan bahawa Allah tidak akan mengampunkan dosa yang siapa yang bertemu dengannya dalam keadaan melakukan syirik padanya, dan tetapi Allah boleh mengampunkan dosa orang-orang musyrik kalaulah dia sempat dalam hidupnya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak sebut apa kesan besar daripada syirik ni. Daripada ayat ni dan juga banyak ayat-ayat tentang mensyirikkan Allah SWT yang menyebabkan kemurkaan besar, paling besar pada Allah SWT. Pertama sekali, orang yang melakukan syirik pada Allah ni, iaitu dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah. Ini kalau dia mati dalam keadaan syirik pada Allah. Sebab masih ada peluang. Kalau orang tu dia melakukan syirik tapi dia bertaubat ataupun dia sedar dia melakukan mungkin dalam keadaan tak sedar atau jahil ataupun sebagainya, maka dia kembali, dia bertaubat, Allah tetap nak ampunkan. Ni orang yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Yang kedua, dalam ayat ini juga menyatakan bahawa ataupun perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang paling zalim di sisi Allah. Di sisi kita mungkinlah satu benda yang lain, tapi di sisi Allah adalah perbuatan paling zalim. Maksudnya kita juga menganggap itu perbuatan yang zalim. Kemudian yang ketiga, menanggung dosa yang paling besar dan mendapat kemurkaan Allah yang paling tinggi.
Dosa yang paling besar. Allah pandang itu dosa besar. Walaupun banyak lagi dosa-dosa, tapi Allah pandang itu yang paling besar. Dan kemurkaan Allah yang paling tinggi. Kemudian jika orang ini mati dan akan mati dalam keadaan musyrik. Mati dalam keadaan gitu, dia mati dalam keadaan musyrik. Maksudnya keluar daripada Islam. Kemudian amalannya tidak diterima langsung oleh Allah. Hapus. Perkara yang baik pernah dia buat sebelum ni, Allah tak pandang. Itu marah sangat Allah pada mereka yang melakukan syirik. Kemudian segala perbuatannya yang baik, yang selepas daripada itu dia buat pun Allah tak akan terima. Sebelum tu Allah hapus dah, sebab dia melakukan syirik. Dengan buatan syirik Allah hapuskan amalan-amalan lepas. Kemudian amalan perbuatan akan datang juga sampai Allah pun tak terima. Dan kalaulah dia ada ikatan perkahwinan dengan orang Islam, akan terputus, terbatal ikatan perkahwinan tersebut. Jadi kalau saya nak rujuk tuan-tuan sekalian tentang dalil-dalil dosa syirik ni, bolehlah rujuk surah tadi tu, surah An-Nisa ayat 48, surah An-Nisa ayat 116, surah Al-Maidah ayat 72 dan lain-lain lagi lah yang saya tak sempat nak ulas. Baik, kita nak sebut sikit tentang jenis-jenis syirik. Ini pun kena faham. Pertama, umumnya kita terbagi kepada dua, syirik yang besar, syirik akbar, dan yang kedua syirik yang kecil, syirik asghar. Ulama bagikan kepada ini. Pertama sekali, syirik yang besar. Apa dia? Iaitu perlakuan yang menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain, dengan terang-terang, dengan jelas. Dalam ibadah dia buat, dalam ketaatan, doa dan kecintaan hamba. Ini dia buat secara terang-terang, maka dia melakukan syirik yang sangat-sangat besar. Yang jelas lah. Adapun dalam ibadah seperti menyembah atau beribadah kepada berhala, api, matahari dan semacam. Sebab itu kita kena jelas kalau dalam kita masuk Islam, semua perkara yang lain yang menjadi dulunya sembahan-sembahan kita, maka kita kena tolak. Sebab itu, dan bila ada perkahwinan, orang seorang masuk Islam, seorang lagi tak masuk Islam, dia lama-lama akan terbatal. Sebab dia tak boleh terima antara Islam, iman dengan musyrik, dengan kekufuran. Dia kena batalkan. Dia kena pilih salah satu ataupun pilih kepada Islam. Baik. Contoh lain, menyengutukan, mensyirikkan Allah dengan doa, meminta pertolongan kepada selainnya. Kita pergi pada contoh, tengok satu pokok tu dia ada pelik sikit, keluar darah ke ataupun keluar air putih ke, macam susu, macam-macam pelik-pelik. Dia ada kepala, rupa macam kepala. Kita pun cakap, wahai pokok, berilah aku sesuatu kan, berilah aku sesuatu. Mana meminta kepada sesuatu selain daripada Allah SWT. Sampai tahap ada juga yang pergi ke kubur-kubur keramat. Orang yang hidup ni mungkin dia seorang wali Allah, seorang yang hebat, tetapi dia tidak ada masalah, dia tidak salah apa, dia dah wafat dan meninggal dunia. Kita pula pergi, kalau sekadar ziarah berkunjung, tak ada masalah ni, sampai minta tolong kepada orang yang dalam kubur. Itu bentuk melakukan syirik. Baik, selain daripada itu, iaitu syirik dalam hal kecintaan, iaitu menyengutukan Allah dengan mencintai hal yang lebih besar dibanding dengannya. Ini secara jelas lah. Kadang perasaan kita memang tak boleh nak nafi kecintaan kepada kehidupan, tapi janganlah sampai jadikan sesuatu itu lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita tengok syirik yang lebih kecil, syirik asghar. Pada lahirnya dilakukan sebagai ibadah dan ketaatan pada Allah, dari pelaksanaannya tidak demikian. Maknanya dalam niat dia, dalam etikad dia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebut syirik yang tadi, syirik besar, dia melakukan bukan kepada Allah, kepada yang lain. Yang syirik kecil ni bukan dia buatkan kepada Allah, tapi kerana yang lain, tujuan-tujuan yang lain. Contohnya ialah seperti mana yang selalu kita tahu, penyakit-penyakit hati seperti riak dan semua. Riak ni perkara dosa yang besar sebenarnya. Walaupun kita tak boleh nak hukum orang sebab dia amalan hati. Riak, dia buat ibadah kerana nak tunjuk pada orang, ataupun sum'ah, nak didengar orang lain, nak dilihat dan didengar oleh orang lain. Ataupun contoh yang lain, bersumpah kepada selain dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Digunakan azimat, bernazar kepada selain Allah dan lain-lain lagi. Maknanya, tuan-tuan sekalian, mudahnya dalam bab ibadah ni ataupun bab semua perkara, biarlah kita buat satunya kepada Allah. Makna tujuan pada Allah. Yang kedua, kerana Allah.
Mana mengikhlaskan diri kita dalam beramal kerana Allah Subhanahu Taala. Baik, saya nak sebut sikit lagi, ada masa sikit kan. Ulama mengatakan bahawa dia buat pembahagian lagi. Ada 6 perkara dalam, contohnya Imam As-Sanusi dalam kitabnya Muqaddimah membahagikan syirik kepada 6 jenis. Ini saya baca dalam banyak kitab pun dia menulis perkara tersebut. Pertama sekali, kalau kita nak faham, ini sebab ini penting saya sebutlah. Pertama, syirik istiqlal. Contohnya menetapkan adanya 2 Tuhan. Kita bertauhid, menyatakan satu Tuhan, mengesakan Allah SWT. Ini dia letakkan 2 Tuhan ataupun lebih, seperti mana mereka yang membanyakkan Tuhan itu, sembahan-sembahan, ada dewa, ada sekian-sekian sebagainya, itu juga syirik lah. Yang kedua, syirik tab'id, iaitu menyatakan Tuhan dalam beberapa menyatukan Tuhan. Tadi membanyakkan Tuhan, menyatukan, tetapi dalam contoh Trinity, dalam konsep Trinity, mana juga mensyirikkan Allah SWT. Kita mengesakan Allah, bukan menyatukan, daripada banyak Tuhan jadikan satu, bukan. Tetapi kita mengesakan Tuhan, dan satu-satunya Tuhan kita adalah Allah SWT. Kemudian ada juga syirik takrib, iaitu beribadah kepada sesuatu selain daripada Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya dia letak perantara. Kalau tanya siapa Tuhan? Allah. Dia kata Allah, tetapi saya kenapa sembah ni supaya nak sampaikan perkara ini kepada Allah SWT. Sedangkan Allah tak memerlukan perantara. Dia memerlukan perantara. Kita sebut tawasul. Bertawasul ni boleh dengan amalan kita, bertawasul dengan nama Allah, bertawasul dengan nama Rasulullah SAW. Selain daripada kita tak boleh nak bertawasul. Doa orang boleh, kita minta doa daripada orang soleh yang masih hidup, tapi selepas mati kita tak boleh nak bertawassul dengan orang yang telah mati selain daripada Rasulullah SAW. Jadi tak perlu perantara. Allah ni cukup kita direct dia siang dan malam, apa pun Allah menerima amalan ataupun doa-doa kita. Baik, sikit lagi. Kemudian syirik taklid. Ini orang yang dia ikut-ikutan. Bila buat ibadah dia kata tok nenek moyang saya buat dulu. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikian halnya orang yang taklid buta. Kami tidak mengutus sebelum Nuh wahai Rasul kepada sebuah negeri seorang Rasul memberi amaran, mereka orang ba'dam kami itu berkata bahawa kami dapati, sungguhnya kami dapati datuk nenek kami menurut satu jalan yang sama. Tok nenek kita dah buat benda ni, apa masalahnya? Okey je dia orang buat, dan kita pun buat. Dia tak fikir betul ataupun salah perbuatan tersebut. Baik, yang kedua, saya ada 2 sikit. Syirik asbab, iaitu menyandarkan satu kesan terhadap sebab tertentu, seperti berpegang bahawa manusia kenyang kerana makan, bukan daripada Allah SWT, ya, ataupun Allah yang mengenyangkan. Baik, dan kemudian yang keenam, syirik aghrad, beramal kerana Allah, beramal kerana selain daripada Allah. Maknanya dengan sesuatu yang lain, mana macam riak ataupun sum'ah tadi. Ulama mengatakan nombor 1 sampai nombor 4, syirik istiqlal, syirik tab'id, syirik takrib, syirik taklid, semuanya adalah kufur secara ijma'. Kalau dia buat memang terkeluar daripada Islam, kufur secara ijma'. Bagi nombor 6, dia tidaklah kata kufur, tetapi berdosa besar kerana dia buat bukan kerana Allah. Manakala kalau nombor 5, dia kena perincian, kena tanya apakah sebab dia, tujuan dia buat begitu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kita dah kenal itu bentuk-bentuk syirik. Jadi saya rasa kita akan masuk dalam pusingan yang ketiga tentang faktor dan juga perkara yang nak elakkan kita daripada perlakuan syirik, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0172900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berlabuh sudah sebuah subuh. Aku membelanja usia.
membeli gelisah, mengunyah tabah dalam rona aneka. Angkuh merah masih mentah, dendam hitam masih tajam, gairah putih masih melimpah, nafsu kelabu masih melulu. Merah, hitam, putih dan kelabu membisik visi dan misi, berabad menghuni dalam rumah insani. Meskipun pakaian kezaliman semakin basah, meskipun luka sukma semakin bernanah, aku masih setia memburu sejalur pelangi muda di simpang pulang. Bicara sukma Palestin kepada warga Buana, Raja-Raja Suari Sitaraman. Negeri Sembilan, 102.7. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. Carta Nasyid IKIM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, inspirasi euforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM menemani anda untuk rancangan Islam Agamaku. Dalam bahaya syirik, kita bincangkan bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Kerama, dan kita bersama Ustaz kita akan sambung kembali. Kita nak tahu faktor-faktor untuk kita menjatuh syirik ni bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih Tin Mona Jasman. Kita nak sambung pusingan yang ketiga ni lebih komprehensif lah. Baik. Poin dia ialah faktor seseorang melakukan perbuatan syirik. Apa sebab orang buat syirik? Pertama sekali kerana kejahilan. Dia tak tahu. Sebab itu banyaknya orang yang buat ni adalah saudara-saudara baru. Minggu lepas kita bersama dengan saudara baru kita, dan dia terlibat dalam proses untuk mengembalikan mereka yang nak keluar daripada Islam. Ramainya adalah saudara baru, ada juga yang orang lama. Tapi faktornya, poin dia ialah kerana ramai jahil, bodoh ataupun tidak tahu. Dia tidak belajar sehingga sanggup melakukan perbuatan tersebut. Sebab itu kita kalau terhadap saudara baru ini, kita akan berikan penekanan paling asas adalah pendidikan. Datanglah kelas-kelas, dan perkara pertama yang kami ajarkan adalah tauhid. Mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, kenal sungguh-sungguh dengan cara mendekatkan kepada Allah, jauh-jauhkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila jahil ni, dia buatlah apa kadang-kadang dia tengok orang buat, dia buat. Pakai tangkal, pakai azimat, percaya kepada benda-benda ni, telik dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan menyebabkan bersyirik. Sebab apa? Kejahilan. Baik, pertama. Yang kedua, imannya lemah. Dia tengok orang lain buat, dia pun iman dia lemah. Mungkin ada pujukan daripada orang, sampai orang boleh keluar Islam, ataupun melakukan ritual-ritual tertentu, ataupun terlalu taksub pada perkara yang contoh dia suka pada selebriti, penyanyi dan sebagainya, yang buat ritual-ritual menyembah syaitan dan sebagainya kan. Dia sanggup buat itu kerana iman dia, faktor imannya lemah. Kalau imannya kuat, insya-Allah hiris potong kepala sekalipun, dia akan kekal dengan imannya itu. Baik. Yang seterusnya adalah kurang atau tidak percaya kepada rukun iman serta balasan dosa. Tadi sebab iman lemah, dan kemudian dorongan tadi dia kurang percaya
Utamanya benda kita dalam Islam kita beriman allazi la yu'minu bil ghaib. Beriman kepada yang ghaib. Rukun iman perkara yang ghaib. Hari akhirat benda yang ghaib. Dosa dan pahala juga benda yang ghaib. Syurga dan neraka benda yang ghaib, benda tak nampak. Jadi setengah orang dia tak percaya. Tu kurang yakin. Betul ke ada? Keyakinan tu pun dah menyebabkan dia boleh keluar daripada Islam. Bahkan apatah lagi bila tak percaya menyebabkan dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Kadang-kadang ada sengaja buat gitu, dia nak cabar Allah. Kan? Dia rasa Allah ni tak ada respon apa pun, dia doa, dia minta, tak ada respon, dia cabar. Dia buat sesuatu yang melanggar tentang akidah ataupun tauhid dia. Kemudian seterusnya jenis orang yang tak sabar dan yakin pada Allah. Panjangnya masa. Kalau dia pergi minta, dia kata aku minta pada bomoh, pada dukun, sekejap dapat. Nampak hasil, kesan apa semua. Kan? Ada orang tu pakai jin kan. Dan sebagainya lah. Tapi bila minta pada Allah, kan kita selalu minta berdoa-doalah kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, aku akan berikan kepada kamu. Tapi dia kata dah bertahun-tahun dah minta, tak ada apa pun hasil dan kesan. Dia tak yakin. Dan dia tak sabar. Tak sabar menyebabkan dia percaya kepada benda lain. Dia kata agama lain boleh buat, nampak kesan cara cepat. Dia pun buatlah perkara tersebut. Ni. Kemudian seterusnya orang yang jenis taklid, dia ikut babi buta. Seperti mana yang saya sebut tadi, dia tengok tok nenek buat, moyang dia buat macam tu. Dan inilah yang alasan yang diberikan penganut kaum yang terdahulu, yang mereka menolak ajaran Rasul kerana apa? Taklid. Kerana membabi buta, ikut warisan kepada nenek moyang mereka. Dan seterusnya adalah pengaruh daripada orang-orang sekitar. Saya rasa saya nak habis kat situ lah, sebab kita akan jawab soalan-soalan daripada pendengar yang lebih kepada berikan respon ataupun maklum balas lah kepada perbincangan kita pada petang ni. Baik Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Kita ada soalan pada waktu ini Ustaz di WhatsApp konti dari Negeri Sembilan bertanya, susah atau mudah seseorang itu syirik? Dengan Ustaz. Baik. Nak jawab senang atau susah, dia semua bergantung kepada diri. Kepada diri. Baik, saya cerita pasal dia bukan prosedur dalam negara kita. Dia prosedur memang kita susahkan orang untuk keluar pada Islam, supaya jangan keluar Islam lah. Dan kalau mereka tahu hakikatnya, mereka akan bersyukur kerana aku disusahkan untuk keluar daripada Islam, kalau mereka tahu hakikat. Baik, tapi dari sudut hakikatnya sebenarnya tauhidkan kepada Allah juga senang, keluar ataupun mensyirikkan Allah juga adalah satu perbuatan yang mudah. Kita ada dua jenis syirik tadi, syirik yang besar, syirik yang kecil. Syirik besar jelas terang-terang dibuat perbuatan yang melanggar kepada tauhid itu ataupun mensyirikkan Allah, jelas-jelas, maka terkeluarlah daripada Islam. Ataupun syirik yang kecil, syirik kecil iaitu amalan hatinya, bukan kerana Allah. Sebab itu saya sebut dua benda. Perbuatan kita mestilah kepada siapa, iaitu kepada Allah, iaitu tauhidkan Allah SWT. Yang kedua, mestilah kerana Allah. Kerana Allah. Bila ada sesuatu kerana yang lain, maka itulah akan menyebabkan tauhid kita ataupun iman kita tergelincir, ataupun syahadah kita, kalimah syahadah semua akan tercabut daripada kita kerana amalan perbuatan kita. Maksudnya berbalik pada diri kita. Apa tujuan kita? Nak buat perkara tersebut sengaja, tak sengaja, ataupun biasanya sengaja kerana nak keluar daripada agama Islam itu. Saya jawab soalan itulah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan ada soalan di FB Live IKIM FM pada waktu ini yang bertanya Amirul Hakim. Ustaz nak tanya, apa contoh syirik dari segi perkataan dan perbuatan? Mohon jawab daripada Ustaz. Baik, contoh perbuatan syirik. Kalau dari segi perbuatan, dia sembah berhala, senang. Dia sembah berhala. Mana sembah sesuatu selain daripada Allah. Itu je, sembah sesuatu selain daripada Allah. Jumpa orang ke, tengok orang ni pelik sikit, saya sembah kamu, kan? Saya sembah kamu. Itu syirik. Ataupun sesuatu, bukan seseorang, sesuatu pun syirik. Baik, kemudian doa kepada selain Allah, ni perbuatan. Ataupun ni juga perkataan, doa kepada selain daripada Allah. Wahai guru sebagai contoh, minta pada guru pula, ataupun sesiapalah selain daripada Allah. Kan, doa hanyalah kepada Allah. Kita sebut nama Allah, tiba-tiba sebut nama yang lain, siapa jugalah yang kita kenal ataupun kita suka. Kemudian
mendakwa ada kesaktian atau kekuatan gaib. Dia pula ada rasa saya boleh magic, boleh hilangkan diri, membuat sesuatu kuasa yang mengatakan seolah-olah dia ada kuasa selain daripada ataupun menyamakan kuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Tindakan, ada segi tindakan. Dia buat korban. Korban atau pengorbanan kepada selain Allah. Apa, nak buka rumah baru, tanah baru. So nak elakkan benda-benda yang gangguan-gangguan, sembelih korban, bagus dah, sembelih tu bagus dah. Bukan korban dah, sembelih bagus dah. Tapi rupanya kerana apa? Kerana sesuatu selain daripada Allah. Kemudian menganggap orang tertentu memiliki kuasa yang sama atau lebih tinggi daripada Allah. Menyamakan orang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan, Nabi sendiri melarang dirinya untuk disembah. Nabi sendiri. Kita mencintai Nabi, betul, selawat Nabi, tapi tidak boleh menyamakan Nabi SAW dengan Allah ataupun melebihkan Rasulullah SAW melebih daripada Allah SWT. Nabi larang benda tu. Sebagaimana orang-orang Nasrani menyamakan Nabi Isa AS sama dengan Tuhan. Jadi tak boleh. Walaupun orang tu ada kekuasaan, ada kesaktian, mungkinlah karamah tertentu, tak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu Taala. Baik, kemudian mempersekutu Allah dengan niat, dalam niat ataupun tujuan ibadah. Kita buat seperti untuk mendapatkan tujuan tertentu, nak dapat kekayaan, kekuasaan, itu dari sudut hati, amalan hati. Jadi saya rasa itu menjawablah dari sudut perbuatan dan juga perkataan. Bahkan kalau dia cakap sembahyang, bukan itu kufur, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang selain daripada kepada Allah Subhanahu Taala. Itu jelas perbuatan dan juga perkataan. Wallah alam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan ada satu komen daripada Su Putri yang bertanya, mungkin ada pencerahan daripada Ustaz juga. Suami saya ta'assub dengan guru dari Indonesia yang dikenal dari YouTube. Dia yakin guru ni Imam Mahdi. Apa harus saya lakukan sehingga adanya zikir rokok? Dan sambungannya berkata, dia juga kata merokok haram untuk perempuan dan tidak haram untuk lelaki. Sambungan juga dari Su bertanya atau komen beliau, gelang tasbih yang diberi dari guru dia, yakin itulah senjata akhir zaman. Mungkin ada komen daripada Ustaz. Tentang meyakini ataupun percayai sesuatu itu Imam Mahdi. Imam Mahdi kalau percaya, syaratnya dia adalah Imam Mahdi. Kalau level dia ialah Imam Mahdi. Imam Mahdi ni bukan Nabi. Level Imam Mahdi ni bukan kita kena beriman dengan dia, kita kena menyembah dia. Itu adalah subjektif. Saya tak nak ulas banyak pun, saya tak tahu tentang siapa Imam Mahdi itu. Kita tak tahu dari sudut keadaan sekarang. Jadi itu tidaklah termasuk daripada amalan syirik. Dia sekadar percaya dia Imam Mahdi. Imam Mahdi ni siapa? Ialah manusia biasa, pemimpin akhir zaman, mujaddid yang akhir zaman yang akan memperolehi urusan agama. Itu kita faham. Dia tak boleh kita nak sembah Imam Mahdi. Jadi kalau itu kepercayaan itu tidak ada masalah. Cuma soalnya tidak boleh menentukan siapa. Selagi Imam Mahdi tak muncul, kita tak tahu siapa dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tentang amalan zikir merokok. Saya tak tahu. Saya tak pernah dengar ada orang zikir merokok. Tetapi fatwa dalam negara kita, merokok tu hukumnya haram. Jadi melakukan ataupun merokok, dia tidak keluar daripada Islam. Dia hanyalah perbuatan dosa. Dosa pula ada kategori dosa besar dan dosa kecil. Itu boleh rujuklah dari sudut fatwa pengharaman rokok tadi. Jadi tidaklah sampai terkeluar daripada Islam, baik soal lelaki ke perempuan merokok, kan? Dan fatwa kalau Indonesia lain, Malaysia mengatakan bahawa haram hukumnya merokok. Allah Allah. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Banyak soalan sebenarnya untuk petang ini. Mungkin itu sahaja masa yang kita ada bersama Ustaz untuk petang ini. Mungkin untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi Ustaz untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, dan soalan insyaAllah kita akan bawa ke minggu depan. Terima kasih kepada respon daripada tuan-tuan dan puan yang bolehlah tanya pada asatizah guru-guru kita yang lain. Soal perkara ini perkara yang sangat penting, sangat besar dalam Islam, seperti mana yang saya
sebut tadi, mentauhidkan Allah adalah perkara yang sangat Allah suka, sehingga kan dapat banyak privilege daripada Allah. Sebaliknya, perkara yang dibenci oleh Allah adalah syirik. Yang kita perlu jelaskan juga, ini adalah sempadan kita, iaitu jangan kita melakukan perbuatan syirik yang menyebabkan kita ini menjadi binasa dan juga rugi selama-lamanya. Jadi pertahankanlah iman kita ini dan yakinlah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah nak daripada hamba kita semua adalah untuk mentauhidkannya kepada Allah dengan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Jadi sama-samalah kita pakat jaga iman, jaga akidah kita, jaga tauhid kita. Khususnya saya tujukan kepada saudara-saudara baru kita, bila kita masuk Islam, kena pegang Islam ni, yakinlah sehingga akhir hayat kita, dan yakinlah Allah akan memberikan jalan tunjuk kepada kita, Allah redha kita untuk dia memasukkan kita ke dalam syurga kelak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Ya Latif, 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 Ya Latif. Allahu latifun bi'ibadihi, yarzuqu man yasha, wa huwal qawiyyul aziz. Ya Allah, 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 Ya Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, ya Allah. Warja'na ya Allah, warja'na ya Allah, warja'na ya Allah, ya Allah. Wanadimna ya Allah, wanadimna ya Allah, wanadimna ya Allah, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu